Record. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به أعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, agar dengan kita mengucapkan kesyukuran dan menzahirkan kesyukuran tu di dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita dan dalam perlakuan kita setiap hari, Allah akan menambahkan lagi kurniaannya kepada kita dalam berbagai-bagai bentuk, dalam bentuk rezeki, dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk masa, dalam bentuk tenaga dan dalam bentuk ilmu dan akal fikirannya kepada kita, supaya kita dapat mengabadikan diri kita sebagai hamba kepada Allah. Kita teruskan perkongsian masih lagi di dalam ayat 15. Kita boleh kongsikan skrin sekarang. Ayat 15, iaitu kita sekarang ni memasuki 3 kalimah yang terakhir, iaitu fi tu'yanihim ya'mahun. Kita sudah pun selesai mengupahkan kalimah wa yumadduhum hari Jumaat yang lepas. Kita mulakan minggu baru, minggu ni hari Isnin, dengan melihat 3 kalimah yang terakhir di dalam ayat yang ke-15, dan kita akan mulakan dengan 2 kalimah daripada 3 kalimah yang terakhir itu, iaitu fi tu'yanihim. Dalam pembangunan ayat fi tu'yanihim ni perlulah kita bahaskan sekali, kerana dia berkait dengan pertalian di antara 2 kalimah tu. Terdapat 2 pertalian. Pertamanya pertalian yang membabitkan fi tu'yani tu. Itu satu pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur. Kalau kita nak bantukan di sini, kita boleh labelkan dia dengan menulis yang ini adalah jar wa majrur, iaitu JARR, wa majrur ialah MAJRUR, wa majrur. Kalau kita nak masukkan jawinya, kita boleh masukkan sekali nanti jar wa majrur tu jawinya. Kita boleh bantu dengan leksi logos, kita boleh buatnya sebagai latihan kita. Kita pergi ke leksi logos dan kita type jar wa majrur, jim alif ra, lepas tu wa majrur. Dalam Arab wa tu dia attach sekali, dia tidak berasingan. Wa mim jim ra waw ra, itulah dipanggil jar wa majrur. Jadi kita copy dia dan kita boleh masukkan dalam kurungan ni. Kita gunakan annotate share screen ni. Kita double klik dekat bracket tadi, kita tampalkan je. Itulah yang dipanggilkan
jar wa majrur, ya. Dan kita balik ke paparan yang sama tadi, iaitu di Quran tadi. Kita pergi semula balik ke Quran untuk berkongsikan yang fi tughyanni ni adalah dua kalimah. Satu, fi ni ialah harfun jar, dan tughyanni ni adalah isim yang majrur. Jadi pertalian antara fi dengan tughyanni tu kita panggilkan jar wa majrur, ya. Okay, naikkan dia sikit, di celah tu, supaya kita, ya, nak memahami pertalian di antara fi tughyanni adalah jar wa majrur. Kemudian terdapat pula pertalian antara tughyanni dengan him pula, ya. Ini pun dua kalimah juga. Tughyanni, lepas tu him, satu lagi kalimah. So yang ni kita ambilkan kotak warna biru pula, ya. Kita ambil, tukar ke warna biru, dan kita kotakkan kotak yang kedua, iaitu tughya dengan sampai him. So itu satu lagi pertalian, ya, di antara dua kalimah. Tughyanni dengan him tu satu lagi pertalian, ya. So kita masukkan, labelkan dia. Apakah yang kedua tu? Ya, ialah idhafah. Yang pertalian yang kedua ni kita panggilkan idhafah. Idhafah, ya. Kalau kita nak labelkan nombor dua lah. Ya, itu yang kedua adalah idhafah, ya. Dan yang pertama tadi, kalau kita nak labelkan dia, labelkan yang pertama, sebab dia dapat ada dua pertalian tu. So yang merah ni ialah jar wa majrur, dan kotak yang biru ni adalah pertalian membabitkan tughyanni dengan him tu adalah pertalian yang kita panggilkan idhafah, ya. Kalau dekatkan sikit pun tak apa. Ya, itu secara pandangan kasarnya lah, ya. So untuk mengenal pembangunan ayat daripada kalimah-kalimah di dalam ayat tu, ya. So yang ni kita boleh simpan dia, print screen, yang sekiranya kita nak guna, sebab kita kena padamkan dia. Kita nak melihat kalimah ni dengan lebih terperinci, ya. So kita padamkan dulu, dan kita lihat fi ni adalah harfun jar, dia straightforward, ya. Rasanya saya tak perlu untuk menerangkan, ya. Fi adalah salah satu daripada kalimah harfun yang dipanggilkan harfun jar, ya. So bila ada harfun jar, kalimah harfun jar ni biasanya diikuti oleh isim yang majrur. Inilah isim dia, tughyanni. Cuba kita lihat kalimah tughyanni ni, ya. Kita tekan di sini, dia akan bawa kita kepada papar tughyanni. Ini dia, tughnyanihim, ya. So dia ada dua komponen di situ, iaitu yang warna orange tu dia kata benda. Kata benda ialah ismun, him pun kata ganti orang pun ismun juga. Kata ganti orang ialah ismun dhamir, ya. Ini kata ganti benda, tughya. Okey. Apakah maklumat lagi yang sini dia bagi makna kepada mereka, kepada kita lah, iaitu tughyanni tu dia kata kedurhakaan. Ya, tu maknanya tughyanni. Dan him tu adalah mereka, ya. Jadi gabungan tughyanihim ni lah kita panggilkan idhafah, ya. Kalau kita nak detailkan maklumat tu dalam penerangan, kita boleh masukkan, ya, iaitu kita gunakan tag yang sama macam biasa, ya. So kita masukkan penerangan sini. Tughyanni yang sebelah kanan tu ialah idhafah. Kalau kita nak labelkan nombor satu, komponen nombor satu,
Dia adalah idhofah. Ya, idhofah yang apa makna idhofah adalah sandaran. Itu maknanya idhofah, ya. Sandaran dua kalimah isim yang berturutan. Okey. Okey, so bila ada idhofah, idhofah ni bermaksud apa? Idhofah ni kalau kita nak buat ayat penerangan yang terdiri dari, ya, dia mesti ada yang pertama tu kita panggilkan dia ialah mudhaf, ya, mudhaf. Nanti kita masukkan jawi di sekali mudhaf, dan juga yang kedua mudhafun ilai, 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 ya, itu dan kita nanti akan masukkan jawi di sekali, ya, untuk memberikan kita kefahaman, ya. Okey, mudhaf tu yang mana? Mudhaf ialah tu'yani. So kita masukkan nanti tu'yani di dalam sini, dan mudhaf ilaih itu yang him, ya, dalam bracket nanti, dan mudhaf ilaih dia mesti majrur, ya. Cuba kita tengok mudhaf tadi, kita masuk sekali i'rab dia, ya. So i'rab dia mana? Nun tu berbaris bawah menunjukkan i'rab dia yang majrur. Majrur, ya. Mudhaf yang pertama ni. Kemudian mudhafu ilaih dia him adalah juga yang majrur, ya. Dan juga mudhafu ilaih yang majrur. Itu dari segi i'rab dia, ya. Okey, since kita dah menerangkan dua-dua sekali, kita tu tak payah letak nombor satu, ya. Ingat tadi kita nak menerangkan mudhaf saja belah kanan ni. Tak apa, kita terangkan dua-dua sekali, ya. So tu yang nihim ni adalah apa? Idhofah, ya, iaitu sandaran yang terdiri dari mudhaf, dan kita masukkan yang mudhaf yang mana, kita gunakan leksi logos. Kita pergi ke leksi logos untuk menaik masukkan mudhaf tu, komponen yang pertama tu ya tu ya ni, ya. Gunakan leksi logos supaya dia lebih jelas dalam perkongsian kita, ya. So ini dah bukan kita uh, typekan kalimah tu ya ni tadi, ya. Macam mana ejaan dia? To, sorry, padamkan dulu. To, baris depan, ghain yang sukun, lepas tu ya baris atas. Dia gunakan alif kecil, ya, jadi kita ni bawa ke atas sikit. Jadi ghain ya kita gunakan penjarak ni, dan letakkan alif kecil, ya. Tu ya. Nun baris bawah. Lepas tu him, ha baris bawah dengan mim yang sukun. Tu ejaan tu ya ni tadi, kita copy dia dan kita masukkan dalam kotak yang pertama tu. Kita kena gunakan teks edit ni, dan kita double klik saja kat situ, ya. Itulah apa mudhaf dia, ya. Sorry, mudhaf dia tak ada him, ya. Mudhaf ialah kita sampai tu yang ni saja. Okey. Tersilap, terpadam. Okey, macam mana nak undo dia? Kita try undo kalau boleh. Oh, tak boleh, ya. Dia undo ke belakang, ya. Yang ni kot nak try. Dia terpadam. Okey, sebaik ada lagi. Okey, sampai situ saja, ya.
Jadi kita edit dia. Oh, Prof tekan apa Prof? Undo tu. ha? Prof tekan apa untuk undo? Biasanya Ctrl Z. Sa- Hmm. tapi apa tadi tak boleh kita tekan arrow yang ada dua ni sama ada ke Oh, kiri ataupun ke kanan ni. Dalam error dekat mana Prof? Error dekat mana? arrow tu dalam annotation tu. Oh, Tapi yang ni apa ni peserta biasanya tak nampak ya sebab kita gunakan annotation apa tu screen sharing ni. okey okey, nampak nampak. Okey okey. Nampak ya? Nampak nampak. Okey, terima kasih Prof. Okey, so kita betulkan semula. Double klik kat sini dan letakkan mudhaf. Okey, betul lah tu. Okey, mudhaf. So kita buangkan dia sampai ni saja. Itu mudhaf dia sampai ni saja. Jadi tu ya ni. Kemudian mudhafu ilaih dia tu ialah him. So kita ambil him. Copy saja kat him sini. Potong dia. Masuk ke dalam ni. Iaitu kita sekali lagi double klik dekat bracket tu masukkan him. So mudhafu ilaih dia ialah him tu ya. Yang majrur. Okey. Itu penerangan kita balik kepada Quran tadi. Tu dia. Jadi ini adalah idhafah iaitu sandaran yang terdiri daripada mudhaf iaitu tuyani ni yang pertama ni adalah mudhaf yang majrur sebab nun baris bawah dan juga mudhafu ilaihim yang kedua ni dipanggil mudhafu ilaih juga majrur ya. Macam mana kita tahu majrur bukan sebab tanda ni ya. Tanda ni bukannya menunjukkan dia majrur sebab tanda memang tulisan dia him. Ya, sebab nun baris bawah ni domain dia mengambil him bukan domain hum. Ya. Jadi apa majrur kerana dia adalah mudhafun ilaih. Semua mudhafun ilaih di dalam idhafah akan mengambil i'rab yang majrur ya. Maknanya ada ke sini kedurhakaan mereka ya. Matughyani ni ialah daripada mana? Daripada yang ini kata terbitan dia yang di bawah ni tu'yanun ya. So ini kata kalau kita nak apa? Kita nak labelkan dia ialah kita boleh labelkan sini ialah kata terbitan. Kata terbitan. Kata terbitan ni dalam bentuk apa ya? Bentuk isim masdar. Isim masdar apa lagi biasanya dia punya default semua kata terbitan mestilah dalam bentuk isim masdar. Dia punya jantina ialah muzakkar, bilangan dia mufrad, dan dia mengambil ta'yin yang nakirah ya, nakirah, dan akhir sekali dia punya i'rabnya yang marfu'. Itu penerangan kepada kata terbitan tu'yanun ni ya. Tu'yanun ni adalah kata terbitan. Kata terbitan dalam bentuk isim masdar, muzakkar, mufrad tak ada A. Ya, mufrad arudi saja. Nakirah yang marfu'. Buangkan satu ni, tinggal satu marfu'. Ya. So, bermakna tu'yanun ni maknanya apa? Kedurhakaan lah kalau kita nak gunakan kalimah kedurhakaan ni ya. Kedurhakaan ni maksud dia apa? Satu perbuatan yang biasanya tughyan ni perbuatan yang melampaui batas ya, yang melanggar hukum. Maknanya durhaka lah tu. Tu maksud dia ya. Apa yang telah ditetapkan dia langgar saja. Itu dia maknanya tughyan ni ya. Yang kadang-kadang kita ada apa dia punya kata dasar dia apa? Tagha ya. Kalau kita nak masukkan uh, apa ni maklumat tu di mana? Kita ambil kita tandakan di belah bawah ni
iaitu to, ghain, ya ni kita labelkan dia sebagai kata huruf akar pula. Ya. To Prof, ni. nak tanya Prof, uh, kalau katakan tanda dia sebagai isim masdar tu macam mana kita nak mengenalinya? Masdar dia tidak dapat mengenali sebab dia apa ni dia satu cara nak mengenali, kita tengok dalam template ni ya. Tengok dalam template tu, mungkin saya kongsikan template sekarang, tapi kalau template sekarang dia nampak lagi ni ya. Tak apalah, kita cuba ya. Kita kongsikan template. Ada dua cara untuk mengenal dia ya. Kita kalau template ni, tuan-tuan tengok, ini dipanggilkan acuan kata terbitan ya. Acuan kata terbitan. Biasanya isim masdar tu dia termasuk dalam Toriano-nya, dia masuk dalam yang pertama ni, isim masdar sama wazan satu ni dalam kumpulan yang dipanggilkan sama'i ya. Sama'i itu maksudnya apa? Dia tidak ada acuan. So dia tidak mengambil mana-mana acuan yang ada dalam ni. So bila dia tak mengambil acuan, dia tidak ada acuan, dia masuk dalam kumpulan ni. Ya, tu ya nun. Tak ada pun satu acuan dalam ni yang apa ya? Yang boleh mengambil acuan dia ya. So kalau dia tak ada acuan tu, mana dia mengambil kumpulan ni lah, isim masdar sama'i. Jadi kalau kita masukkan sekali isim masdar wazan satu ya. Kalau dia mengambil yang lain, kalau dia mengambil bentuk acuan lain, dia apa? Dia akan menjadi kalimah lain lah. Ya, katalah dia mengambil acuan mana? Katalah ambil acuan ni, dia jadi isim fa'il wazan 3 sebagainya. Tapi tidak, dia bukan acuan ni, bukan acuan ni, bukan satu daripada acuan ni, tak ada pun untuk membina tu ya nun tu ya. Jadi kalau tak ada, dia masuk dalam kumpulan ni. Iaitu kumpulan Prof, isim ya. Prof. Kalau dalam masdar ni, kalau dalam korpus dia cerita apa? Kalau masdar. Kalau masdar, Dia ada nanti kita beritahu akan tak tengok. masdar? Nanti kita tengok ya. Mm-mm. Okey, so maknanya sekarang ni takat Takutlah ni dia ada info apa-apa. sambil belum kita tengok korpus tu, kita cuba fahami setakat mana yang kita faham, lepas tu kita check dengan korpus ya. Adakah penerangan korpus tu berbeza, kita akan tengok nantilah. Okey, sekarang ni puan tadi bertanya macam mana nak tahu masdar ya. Sekarang ni saya nak menunjukkan macam mana nak menggunakan template ni. Itu pertama. Yang keduanya ialah kita gunakan daripada makna dia ya. Daripada makna dia tu boleh memberitahu kita mana dia adalah dalam bentuk kata nama, tetapi kata nama tu mempunyai elemen perbuatan. Sebab masdar ni bahasa Inggeris dia verbal noun. Satu kata nama yang berkait dengan perbuatan. Ya, durhaka, kedurhakaan. Kalau durhaka tu itu kata kerja. Tapi bila ada an tu, kedurhakaan dia sudah menjadi kata nama yang dibentuk daripada durhaka. Itu dipanggilkan isim masdar. Ya. Jadi ini kalau nak lagi kemas, kita masukkan dia isim masdar wazan satu. Wazan satu. Yang tadi ya, dalam dia menggunakan pembentukan kaedah sama'i tadi, maknanya apa ni orang Arab bercakap, ya, orang Arab bercakap cara itu ya, sama'i. Okey. Cuba kita tengok sebelum tu, kita selesai ni dulu ya, sebelum kita check korpus. Apa to ghain ya adalah huruf akar dia, dan huruf akar ni akan membina kata dasar ya. Huruf akar yang membina kata dasar.
Kata dasar macam mana kita buat jawinya, iaitu to ni kita tambah dengan sambung dengan ghain, ya ni adalah huruf illah, dia akan bertukar kepada alif maksurah. Ya, jadi kita pergi ke leksi logos sekali lagi, kita type toro, kita masukkan ke dalam ni. To baris atas, ghain baris atas, dan akhir sekali ya tu huruf illah dia akan bertukar kepada alif maksurah. Ya. Itu dia punya kata dasar. Ya. So kita masukkan balik dalam ni tadi. Ya, kita double klik je dekat bracket tadi, masukkan toro. Itulah. Kalau kita nak masukkan toro tu apa dia? Yang bererti Tapi erti tu kalau huruf akal tu. Kena okey. letak kata dasar lah situ je. Okey, huruf akar tu kalau kita nak apa, jangan itu kita boleh masukkan dalam bentuk dia berasing, ya. Iaitu to, asingkan dia ghain dan ya. Copy dia, masuk balik dalam ni tadi, huruf akar. Daripada apa yang dia beri tu, sebab dia tu sambung, ya. Jadi kita kena pisahkan dia. So balik kepada Quran tadi. Tu dia, ya. Ni kita panjangkan sikit. Ya. Kalau kita nak gunakan perkataan ini durhaka, kedurhakaan tu, jadi kata dasar tu bermakna durhaka. Tiga huruf akar dia to, ghain, ya. Yang ni tadi kita pisahkan dia, ya. Dia ni kata-kata akar ni sebab dia gabungkan, ya. Dia gabungan. Sebenarnya dia tak boleh gabung macam ni. Sebab bila dia gabung, ya tu kena tukar pada alif maksurah. Barulah boleh. Jadi kita pisahkan dia menjadi kata akar. Kata akar tu kita boleh bina kata dasar toro yang berarti durhaka, ya. So inilah beberapa maklumat yang kita boleh kumpulkan dia sebelum kita menjelaskannya dengan lebih baik, ya. Okey, so kali ini kita simpan dia dan kita akan tengok di dalam korpus. Sekarang 7.43 sempat kita tengok korpus sekejap. Ya, kita print screen dan kita tengok apakah yang maklumat yang boleh kita dapati daripada corpus.com pula, ya. So ini kita clearkan dulu. Okey, dan kita pergi ke corpus.com. Mana dia? Chronic Corpus, dan kita ambil ayat 15 di sini, sudah ambil, dan kita tengok Toria ni, ya. Kita tekan di sini. Ya. Okey. Pertamanya dia beritahu juga tiga huruf akar dia to, ghain, ya, yang sepatutnya samalah, ya. Dan dia dua morphological segment tu, maknanya dia ada dua komponen, satu Toriani, satu him, tu dipanggil two morphological segment, ya. So di sini dia gunakan transgression dalam bahasa Inggeris. Cuba kita melayukan, ya. Transgression dia tulis pelanggaran mereka, ya, pelanggaran. Satu tadi kedurhakaan. Ini satu lagi dia gunakan pelanggaran. Ini Google punya translator lah, ya. Kemudian dia kata kat sini apa dia? Kata nama verbal. Itu maknanya verbal noun. Verbal noun tu masdar lah. Ya. So di tafsir dan perkata tadi dia tak jelaskan apa jenis, tapi di korpus ni dia ada beritahu, ya, kata nama verbal. Ini isim masdar. Ya, dalam Arab ni dia tulis isim saja, ya. Dia tak
specify, tak cukup ni sebenarnya ya. Dia kena lebih spesifik lagi, isim masdar yang majrur. Sepatutnya macam itulah, barulah kita lebih kemas ya dia punya. Tapi sini dia ada beritahu ya. Kalau saya tukar balik bahasa Inggeris tadi, tuan-tuan akan lihat dia tulis apa? Verbal noun. Ni dia. Ini verbal noun tu maknanya masdar lah tu ya. Genitif tu majrur, maskulin tu muzakkar, verbal noun tu masdar. So dia adalah isim masdar muzakkar yang majrur. Lepas tu yang kedua ni, third person maskulin ni ialah kita melayukan dia ya apa? Mudhafu ilaih ya. Kata ganti possessive ni dalam bahasa Arabnya ialah mudhafun ilaih ya. Jamak tu maknanya ramai lah ya. Majmu', maskulin tu muzakkar, orang ketiga ialah ghaibun ya. Ghaibun. Okey. Tu cara kita nak mengenal ya apa ni kalimah tughya ni dengan bantuan dua dijaz Al-Quran ni ya. Sepatutnya dia sudah boleh memberi cukup maklumat. Kalau tak cukup tu kita tambahkan ya. Tambahkan. Arab dia di sini dia kata apa? Ismun majrur. Isim majrur ni pada yang pertama tu, kemudian waw ni dan hum ya. Hum ni yang ni lah ya. Dia hum tu merujuk pada him ya. Dalam penerangan dia gunakan hum. Ya, hum tu apa dia? Dhamir muttasil. Dhamir tu dia bercantum sekali dengan kata kalimah yang pertama tu dia panggilkan dhamir muttasil ya. Kemudian kedudukan hum tu apa dia? Fi mahalli. Yani bunyi dia fi mahalli jarrin ya. Fi mahalli jarrin kalau kita nak membacanya dalam Arab lah. Dalam kedudukan jar. Maknanya dia mengambil i'rab yang majrur. Ya, kenapa dia majrur? Sebab bil idhafah, bil idhafati. Ya, dengan keadaan ataupun disebabkan oleh pertalian idhafah. Ya, itu cara nak memahami apa yang dikongsikan kita dalam bahasa Arab ni ya, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup ya maklumat yang diberikan daripada yang ni dan juga daripada korpus daripada tafsir dan perkata itu untuk kita belajar ya mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Dan persoalannya kenapa dia ni, sebab sebelum tu ada fi lah. Ada fi, kalau kita tengok ayat dia bawah tu ya. Dia ada fi ni menyebabkan tughya, asal dia tughyanun. Ya, lepas tu dia jadi tughyanin. Bila dia berperanan sebagai mudhaf, tanwin tu gugur. Jadilah fi tughyanihim. Ya, itulah. Itu kita akan buat dalam pembinaan kalimah nanti ya. Iaitu kita buat besok. Sekarang ni sudah 7.49. Jadi kita berhenti di sini saja, dan untuk mengemaskan lagi kita akan buat pembentukan kalimah dia besok. Fi tughyanihim. Macam manakah dua kalimah tu dibentuk ya daripada huruf akar. Kita akan gunakan huruf akar tadi. Yang ini ta, ghain dan ya, dan kita bina kata dasar dia ta, dan kita akan gunakan pembentukan isim masdar tughyanun ya. Tughyanun tu, dan kita tambah dengan him dan sebagainya untuk membina fi tughyanihim ya, insya-Allah. Nah, itulah sedikit perkongsian kita hari ini. Dan ya, Fi tu dengan tughya tu jar. Tughya ni idhofah. Idhofah tu yang jenis kepunyaan ke? ini dipandangkan jenis sebab dia ada tulis possessive ni kan. Possessive tu maknanya kepunyaan lah. Kadang-kadang yang korpus ni ada dia sebut possessive. Itu maknanya kepunyaan lah. Ya, kalau kita tukar ke bahasa Inggeris dia balik, dia akan tulis possessive. Ni ya, possessive pronoun tu maknanya dia tu adalah mudhafun ilaih dalam konteks
idhofah yang posesif, kepunyaan. Kalau ikutkan apa, dia punya memang ada dua jenis je lah ya, kepunyaan dengan apa, tempat Kedudukan. Selain daripada tu kedudukan, maksudnya selain daripada tu tak ada ke ada tiga, dia ada yang selain daripada posesif Biasanya dengan dua tu kepunyaan, saja. dua tu saja. Dua tu saja. Okey, Mungkin ada yang lain lah ya, ada yang lain, tapi kan. nanti kita akan tengok konteks dia lah ya. Macam ni dia mana apa maksud kepunyaan, maknanya perbuatan yang tara tu kepunyaan orang ni. Tu dia maksudkan. Mereka punya perbuatan tu ya, yang apa, transgression tu kepunyaan home tu. Itu dimaksudkan. Sandaran tu dalam konteks kepunyaan posesif. Terima kasih, Prof. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan tuan-tuan yang mengikut sesi kita tiap-tiap hari ini akan dapat ya mengaitkan satu-satu maklumat yang kita kongsikan tu daripada satu hari ke satu hari dan semakin jelaslah ya. Sebab banyak maklumat yang kita kongsikan ya untuk menerangkan kalimah ni. So tuan-tuan dan puan-puan kena belajar macam mana nak menyusun ya maklumat-maklumat yang banyak tu supaya dia tidak keliru dan sepatutnya mencerahkan lagi ya. Itulah tujuan kita tunjukkan secara detail tu ya. Kalau kita nak buat ringkas pun boleh, tapi dia tak kemas ya. Baik kita tunjukkan yang lebih detail supaya tuan-tuan dapat semua maklumat yang perlu, dan sepatutnya maklumat perlu tu dia memberikan pencerahan yang lebih. Lepas tu besok kita kalau berlatih untuk menerang tu, kita akan susun maklumat tu elok-elok ya, jangan dia bercelaru pula. Ya. Okey, insyaAllah kita akan sambung besok dengan mencerahkan lagi fi tughyanihim tu dengan pembentukan kalimah ya. Kita biasa memang kita packagekan proses pembentukan kalimah ni dalam program kita, kerana apa? Saya dapati ramai di antara kita kalau tak buat pembentukan kalimah tu dia masih lagi tak berapa jelas ya, tak berapa jelas. Sebab di situ tanwin yang tidak ada ya, dan berbaris bawah lagi. Tadi kita kata tughyanun kan ya, dan sebagainya. Sebab tu pembentukan kalimah tu lah yang akan memberi pencerahan, menerangkan kepada kita. Ya, so tuan-tuan dan puan-puan kena kena jadikan budaya ya pembentukan kalimah. Kalau baca Al-Quran, apply dia ya. Bila baca Quran tu, ambil kalimah-kalimah yang dia baca tu, cuba buat pembentukan kalimah tu. InsyaAllah tuan-tuan akan dapati, tuan-tuan akan lebih kenal lagi ya kenapa kalimah ni ditulis dan dieja ya sebegitu rupa ya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, Prof. Terima kasih.